Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Osman. Saya akan menembubual seorang pelajar daripada UiTM mengenai pembelajaran atas talian. Okey, bersama saya hari ini Muhammad Mustaqim bin Muhammad Razid, dan ianya seorang pelajar daripada UiTM. Okey. Awak belajar di UiTM ambil kos apa? Saya ambil kos Ijazah Sarjana Muda Perbankan Islam. Okey, dah berapa lama awak belajar? Saya dah belajar masuk ni sudah 2 semester. Okey. Baiklah. Tentang ni pada masa kini pandemik COVID-19 ni menyebabkan banyak kesukaran yang keseluruhan dalam aktiviti harian kita apa semua kan. Okey, termasuklah student ni yang memang menerima efek yang besar jugalah. Contohnya pembelajaran atas talian ni. Bagaimana anda rasa dengan pembelajaran atas talian? Adakah ianya baik ataupun tidak untuk pelajar? Pada pendapat saya, pembelajaran atas talian ni boleh dikatakan lebih efektif daripada pembelajaran fizikal. Sebab kenapa awak cakap ianya lebih efektif? Sebab apabila lecturer ataupun pensyarah membuat kelas online di Gmeet ataupun di Zoom ataupun di mana-mana platform, pensyarah tersebut dia boleh merekod ataupun merakam kelas mereka semua. Jadi apabila waktu kelas habis, lecturer tersebut boleh hantar video rakaman tersebut kepada para pelajar supaya para pelajar boleh merujuk semula tentang apa yang telah dipelajari. Okey, sememangnya kita tahu kan pembelajaran atas talian ni ada kebaikannya, ada kesukarannya. Okey, apakah kesukaran pembelajaran atas talian ni bagi Mustaqim sendiri? Okey, bagi saya untuk kesukaran belajar di atas talian ni, kesukarannya adalah berkaitan dengan rangkaian internet. Sebagai contoh, jika seseorang pelajar mempunyai masalah di dalam mengenai internet mereka, mereka akan mempunyai kesukaran untuk menghantar kerja-kerja assignment, ataupun yang penting sekali adalah masalah ketika hendak hantar jika ada peperiksaan ataupun test pada waktu yang tepat. Jika pelajar mempunyai masalah di dalam internet, mengenai internet mereka, kemungkinan pelajar tersebut tidak dapat menghantar test mereka pada masa yang ditetapkan. Itu yang akan menyebabkan ada late submission ataupun missing dalam test mereka. Jadi mengenai hal tersebut, ianya sangat penting lah, sebab kita punya markah juga adalah bergantung daripada test kita kan. So kita kena mencari cara jalan penyelesaian lah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, yang kedua ni kita boleh tahu kan, contoh masalah yang ni dia internet tak ada. Ada juga yang pelajar kurang berkemampuan kan untuk mempunyai laptop apa semua tu. Okey. Itu juga menjadi kesukaran ke apa bagi Encik Mustaqim sendiri? Saya setuju, sebab tidak semua pelajar di universiti yang berkemampuan. Seperti kita tahu, apabila dah kelas online, setiap pelajar mesti mempunyai laptop ataupun device yang sesuai ataupun yang baik untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. Sebagai contoh, saya sendiri ada satu subjek yang memerlukan tentang pembelajaran Microsoft Word, Excel dan juga PowerPoint. Jadi setiap pelajar tersebut haruslah mempunyai Microsoft Word atau Excel ataupun PowerPoint yang paling latest. Jadi ada segelintir pelajar atau kawan-kawan saya ni, mereka tidak mempunyai Microsoft yang latest. Jadi mereka perlu mencari jalan penyelesaian sendirilah untuk mendapatkan software yang latest itu untuk menjalankan pembelajaran ini.
kira mereka ketinggalan daripada orang yang ada. Mereka tidak mampu buat, tidak mampu lakukan, tidak mampu hantar latihan-latihan yang diberikan cikgu apabila menggunakan media-media tersebut. Macam tu. Ya, betul. Jika ada dapat masalah-masalah tersebut, mereka mungkin akan ketinggalan. Tapi seharusnya jika ada terdapat masalah tersebut, mereka harus memaklumkan kepada lecturer mereka ataupun tenaga pengajar mereka supaya dapat tindakan-tindakan yang sewajarnya dilakukan, atau mungkin lecturer atau pensyarah boleh memberikan bantuan ataupun pensyarah alert lah yang student ini ada mempunyai masalah. Jadi jika pelajar tersebut tidak menghantar kerja, pensyarah tahulah yang beliau ada mempunyai masalah. Jadi tiada macam kemusykilan di situ. Okey, kita sedia maklum sekarang kan, Mustaqim. Ya. Macam waktu sekarang ni kita tak dapat face to face, jadinya kita tak dapat melakukan final exam kan. Jadinya final exam tu digantikan dengan assignment. Adakah ianya baik ataupun tidak untuk pelajar? Okey, pada pendapat saya, dia ada dua kesan, iaitu kesan baik ada, kesan buruk juga ada. Yang pertama ialah kesan baik dia. Kesan baik dia adalah apabila peperiksaan akhir digantikan dengan kerja-kerja assignment, para pelajar akan senang mendapat markah carry mark untuk subjek mereka. Jadi di sini ada kelebihan ataupun advantage lah kepada para pelajar untuk mencari markah-markah yang perlu untuk skor di dalam subjek tersebut. Lagi satu, jika daripada aspek keburukan pula, para pelajar apabila sudah tiada peperiksaan akhir, akan lebih banyak assignment yang akan perlu dihantarlah oleh para pelajar. Oleh itu para pelajar haruslah pandai membagikan masa mereka. Kerana jika terlalu banyak assignment ataupun kerja yang ditanggung oleh para pelajar, ianya akan memakan diri para pelajar sendiri, kerana akan menyusahkan diri sendiri, kerana apabila tidak menyiapkan assignment pada masa yang ditetapkan. Jadi saya rasa itulah kesan baik dan juga kesan buruk jika tiada peperiksaan akhir yang dibuat. Okey, berkaitan dengan masa ni, adakah ianya bersesuaian dengan masa pembelajaran mustaqim? Yalah, macam contohnya akan ada lecturer yang tangguh-tangguh kelas, jadinya dia akan mengganti pada masa yang dia bagi tahu. Adakah ianya bersesuaian? Okey, mengenai masalah masa pembelajaran ni, saya rasa dia bukannya masalah besar apabila pembelajaran dilakukan secara online. Ia kerana sebab lecturer boleh bertanya kepada semua para pelajar mengenai waktu lapang mereka yang mereka free untuk menjalankan kelas. Jadi saya rasa ianya bukan masalah besar lah jika pensyarah ingin menukar masa waktu kelas. Jika dibandingkan pembelajaran secara fizikal, lecturer perlu mencari kelas yang kosong kan, perlu menyemak kelas yang kosong yang boleh digunakan untuk ataupun kelas-kelas yang pada waktu itu tak ada kelas lain lah yang menggunakan kelas itu. Jadi jika pembelajaran secara fizikal ni lebih sukarlah untuk menukar kelas dibandingkan dengan secara online. Jadi saya rasa mengenai penukaran waktu kelas ni, ia merupakan satu kelebihan jugalah untuk kita semua. Okey, soalan yang terakhir bagi Mustaqim ni lebih suka pembelajaran atas talian ni ataupun pembelajaran secara fizikal? Okey, melalui soalan tersebut saya ada dua aspek jawapan. Yang pertama di dalam aspek akademik pendidikan ataupun akademik.
mengenai akademik saya lebih suka belajar secara dalam talian, kerana saya lebih mudah faham kan, lebih mudah lebih mudah membuat kerja, lebih mudah mendapatkan rimang ataupun markah kan. Okey, untuk pembelajaran saya lebih refer kepada ataupun minat kepada dalam talian. Tetapi jika mengenai macam aktiviti-aktiviti universiti, saya lebih gemar untuk melakukan aktiviti di kampus ataupun secara fizikal lah. Seperti yang kita tahu, jika kita ada boleh balik ke kampus melakukan aktiviti-aktiviti seperti biasa, terdapat pelbagai aktiviti yang kita boleh buat, seperti bersukan ataupun ada apa-apa kempen yang dianjurkan oleh universiti. Jadinya kita punya kehidupan di kampus tu lebih menyeronokkan lah berbanding daripada di rumah. Jadi itu sajalah saya rasa saya punya pendapat. Okey, itu saja daripada temu bual yang dijalankan berkaitan dengan pembelajaran atas talian. Sekian, terima kasih.